Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang dihormati pengurusi Surau Ihsaniyah, Tuan Haji Abdul Razak, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siak, adik-adik jawatan kuasa Surau, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, terlebih dahulu kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnia-Nya, maka pada subuh ini kita sekali lagi dapat bersama-sama solat berjemaah dan seterusnya kita menambah sedikit lagi ilmu kita berkaitan dengan ibadah yang kita jalankan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kehidupan kita dan mengurniakan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, insya-Allah. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, pada pagi ini kita masuk pada tajuk yang seterusnya, iaitu Kitabus Salah. Ya. Bukan? Kitabus Salah iaitu kitab As-Salah. Salah ni kalau dalam bahasa Melayu ialah semayang. Itu mana salah lah. Bahasa yang biasa lah. Tapi kalau diuraikan lagi ada bermacam-macam makna lah. Antaranya salah ni ialah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Silah, hubungan. Contoh macam kita selalu sebut silaturrahim. Berasal daripada salah jugalah, silah, silaturrahim. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada cara lain yang kita boleh berhubung dengan Allah melainkan dengan cara yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diwahyukan oleh malaikat Jibril, dan dipanggil salat, So, di mana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Hendaklah kamu sembahyang seperti mana kamu lihat aku sembahyang. Baik, ini suatu kitab pada menyatakan sembahyang. Tapi orang sekarang tak guna perkataan sembahyang lagi dah. Guna perkataan apa? Solat. Solat tu pun kita ikut apa yang disebut oleh orang-orang Indonesia, solat. Tapi kalau kita ikut sebenarnya perkataan tersebut bukan solat tapi solat. Sebab ta marbutah hujung dia. Solat. Kalau solat ni ta maftuhah, ta yang panjang tu, Tapi kalau ta yang bulat tu sebutan dia ialah solat. Kalau ta yang panjang tu solat. Jadi kita ikut perkataan yang disebut selalulah solat. Tapi kalau nak betul sebutlah solat. Makna sembahyang pada syarak iaitu beberapa perkataan dan perbuatan yang tertentu. Itu makna sembahyang pada syarak. Beberapa perkataan dan perbuatan yang tertentu yang dimulaikan dia dengan takbir dan disudahikan dengan taslim. Perbuatan dan perkataan dan perbuatan yang tertentu. Maknanya tidak boleh kita lakukan perbuatan dan perkataan yang tidak ditentukan. Semuanya dah ditentukan. Daripada mula lagi yang disebutkan kat sini iaitu dimulaikan dia dengan takbir. Takbir apa? Takbiratul ihram. Kita mula dengan takbir dan disudahikan dengan taslim, iaitu salam. Itulah salat.
itulah dikatakan solat. Jadi ada yang menyatakan 13 rukun, ada yang menyatakan 17 rukun. Jadi kita akan bincangkan inilah ya. Maka setengah daripada barang yang wajib atas mukallaf, ya, setengah daripada barang yang wajib atas mukallaf. Apa makna setengah tu? Setengah ke ataupun maksud dia apa? Sebahagian. Itu maksud setengah. Ya. Sebahagian daripada perkara yang diwajibkan ke atas mukallaf, iaitu orang Islam yang balik, yang akil, ya, yakni Muslim yang mukallaf, ya, iaitu Muslim yang mukallaf yang sudah pun sampai dah balik, ya, dan mempunyai akal yang waras. Akil tu akal yang waras, yakni Muslim yang mukallaf sama ada lelaki atau lainnya. Itu apa maksud lelaki? Tahulah kita kan. Tapi lainnya tu siapa? Perempuan lah, ya, atau lainnya. Orang perempuan. Khunsa macam mana? Khunsa dia ikut apa? Solat dia ikut apa? Ikut lelaki ke ikut perempuan? Ikut lelaki. Boleh diimam tak? Khunsa kalau dia diimam, kalau dia jadi imam boleh tak orang lelaki ikut? Kalau dia mirip pada lelaki 90 atau 80%, 70%, dia adalah macam lelaki, ya. Bolehlah ikut. Maknanya dia 70% lelaki, 30% perempuan. Tapi kalau 50-50, 50% lelaki, 50% perempuan, boleh ikut tak? Dia jadi imam. 50%. Kalau 50% boleh lagi. Kalau turun bawah tu 45% perempuan, 60% lelaki. Kalau dia 60% perempuan, 40% lelaki, itu tak boleh. Kalau lelaki tak boleh ikut. Sebab dia dah berat kepada perempuan, ya. Khunsa ni dia daripada awal dia dah tetap dah macam tu. Kalau dia bertukar-tukar tu naik bulan turun bulan lah. Dia tak macam orang gila kan. Dia naik bulan dia pun gila, turun bulan elok gila. Tapi khunsa tak macam tu. Tak macam tu. Dia tetap macam tu. Ya. Kalau dia macam orang gila lain lah. Dia punya khunsa ni dia berdasarkan kepada ciptaan kejadian dia lah, ya. Ustaz, kalau Ustaz kata tadi, kalau perempuan kan dia tu lebih tinggi daripada lelaki, bila dia semayang dia pakai telekung apa? Dia lebih berat perempuan lah. Kalau dia lebih berat perempuan, menutup aurat secara perempuan lah. Tak pakai telekung atau apa, tapi menutup aurat macam orang perempuan. Okay. Dan sajad tu lelaki ke perempuan? Sajad lelaki ke? Perempuan ke? Itu dia kata dia perempuan, tapi dia pergi buat umrah, haji ke umrah itu. Dia pakai telekung, dia kata dia perempuan pula. Itu kita tak tahu hakikat yang sebenarnya dia, ya. Kita hanya bergantung di atas pengakuan dia, itu saja tuan-tuan. Kalau nak siasat lebih dalam lagi, keluarga dia lah, ibu bapa dia, ya. Dan maka setengah daripada barang yang wajib atas mukallaf itu, yakni Muslim yang mukallaf, ya, Muslim yang mukallaf, ya. Mukallaf ni
yang dipertanggungjawabkan lah. Tapi Muslim yang mukallaf ni orang Islam yang telah pun mukallaf, ya, sama ada lelaki atau lainnya, dan mukallaf itu seorang yang berakal, mesti waras pemikiran, ya. Kalau mukallaf tak ada akal, artinya orang yang tak siuman, ya, yang tak waras, ya, yang apa ni, pemikiran dia, ya, pemikiran dia tak waras lah, ya. Mestilah waras pemikiran. Orang Islam yang waras pemikiran, lagi balik, dah cukup umur, sama ada balik dengan sampai umur 15 tahun, atau dengan bermimpi, atau dengan haid. 3 syarat balik, ya. Sama ada umur 15 tahun orang lelaki, ya, umur 15 tahun, atau dengan bermimpi, ya. Belum umur 15 lagi dia dah mimpi dah, ya. Belum umur 15 lagi pun dah dikira balik. Atau dengan haid, orang perempuan belum umur 15 ke dah datang haid, maka dihukumkan balik. Maka dia termasuk dalam golongan orang yang dipanggil mukallaf. Tadi itu saya ada sebutkan, jangan salah sebut. Mukallaf iaitu orang Islam yang balik, yang dia telah pun bertanggungjawab, ya, terhadap perintah-perintah Allah, ya, dituliskan dosa dan pahala dia. Tapi muallaf lain. Jangan sebut salah sebut muallaf dengan mukallaf. Muallaf tu apa? Orang yang baru masuk Islam pada kita lah. Tapi maksud muallaf sebenarnya orang yang dijinakkan, ya, yang dijinakkan, muallaf. Allafa yu'allifu, ya, maknanya dilembutkan, dijinakkan kepada Islam lah, ya, jinak. Sebab itu bila kita nak jinakkan dia, jangan dijadikan ataupun paksa-paksa lah. Maknanya kita jinakkan, kita didik dengan lembut dan bawa dan bimbing dengan betul. Itu maknanya mu'alaf, dijinakkan. Sebab itu mu'alaf ni berhak menerima zakat dan zakat fitrah, itu mu'alaf, maknanya dijinakkan. Tapi pada zaman Sayyidina Umar dulu, bila dah 18 tahun masuk Islam, dia tidak dipanggil mu'alaf lagi. Kemudian sembahyang fardu itu wajib. Sembahyang fardu yang wajib iaitu 5 waktu pada sehari semalam. Ini bukti, ya. 5 waktu, ya, sehari semalam. Tapi waktu yang paling banyak yang paling banyak sekali ruang, ya, yang tak diwajibkan sembahyang di antara waktu subuh ni sampai waktu zuhur ni. Maknanya banyak kosong lah. Walaupun ada sembahyang sunat, sembahyang sunat duha, sembahyang sunat syuruk, ya. Sembahyang sunat duha, sembahyang sunat syuruk, sembahyang sunat pada masa tengah hari tu, ya. Dan ada amalan-amalan sunat, ya, yang patut kita lakukan mengikut sunnah, ya. Seperti apa? Tidur sekejap. Panggil apa tu? Tidur sekejap sebelum gelincir matahari, sebelum zuhur. Qailulah. Kalau salah sebut juga ni. Qailulah, ya. Sunat lah, bukanlah wajib. Lepas tu selepas subuh kita balik keluar, kita bekerja, ada sembahyang-sembahyang sunat, ya, yang boleh kita lakukan untuk menambahkan lagi, ya. Apa dia maksud sembahyang sunat tu? Maksud sembahyang sunat itu ialah, kalau dalam firman Allah sebut, bila Allah perintahkan Nabi Muhammad SAW sembahyang sunat, wa minal laili fatahajjat bihi
nafilatan laka. Nafilah tu maknanya sunat. Nafilah tu maknanya sunat, artinya sebagai tambahan bagi kamu. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka. Dan bagi tengah malam, sembahyang sunat tahajudlah nafilatan laka, sebagai tambahan bagi kamu. Asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Allah membangunkan kamu, membangkitkan kamu pada kedudukan yang maqaman mahmuda, pada kedudukan yang terpuji. Sebab itu sembahyang tahajud tu wajib bagi Nabi Muhammad. Bagi kita sunat. Sunat artinya boleh kita bangun, boleh kita tak bangun. Tetapi terbaiklah kalau kita dapat bangun. Tetapi yang disebutkan situ, asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda, semoga Allah membangunkan kamu dalam keadaan yang terpuji. Itu untuk Nabi Muhammad. Untuk kita pun boleh juga, sebab kita ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lima waktu dan pada hari semalam yang terlebih maklum ia daripada agama dan ketiadaan berfikir lagi. Tak payah fikir-fikir lagi lah. Kalau diperintahkan solat 5 waktu sehari semalam tu, jangan duk bincang. Ada orang bincang, kenapa 5 waktu sehari semalam, kenapa tak 10? Kenapa tak 2? Kenapa tidak dikumpulkan sekali? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Sekali buat pagi tu 17. Lepas tu selesai lah. Boleh tak dibincangkan macam tu? Tak boleh. Dia adalah benda yang dah termaklum. Benda yang tak perlu dibincangkan sebab dah perintah Allah. Boleh tak buat 17 rakaat satu hari? Tak, maksudnya kita kumpulkan semua zuhur, asar, maghrib, isyak tu dalam waktu subuh sekali je buat. Dah. Boleh? Itu dia kata dah termaklum. Tak boleh bincang lagi benda tu, sebab itu benda yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Dengan ketiadaan berfikir. Maksud berfikir ni maksudnya kita bincang-bincangkan, ulas, perbahaskan, solat ni tak boleh diperbahaskan lagi segi waktunya, Maka kufurlah orang yang engkarkan wajibnya. Orang yang mengengkarkan wajibnya salat itu akan menjadi kufur. Atau menjadi kufur. Orang yang mengengkarkan salat itu wajib. Jadi bila kufur, maknanya dia mengingkarkan salat itu wajib, dia jadi kufur. Lebih pada murtad lagi. Memang murtad lah. Dan murtad itu pun jadi kufur. Jadi kalau seorang itu mengingkarkan solat itu artinya dia kata solat itu tidak wajib, maka jadi kufur dah dia. Apa dia solat yang 5 waktu tu? Iaitu pertama iaitu zuhur dan waktunya apabila gelincir matahari. Bila gelincir matahari, masuklah waktu zuhur. Yang ini cenderung matahari daripada tengah langit kepada pihak matahari jatuh pada pemandangan kita. Cenderung matahari. Artinya daripada tengah langit, dia condong sikit ke sebelah matahari jatuh. Dia mula yang condong, itu masuklah waktu zuhur. Jadi orang yang nak ainul yakin ni, yang nak betul-betul yakin masuk zuhur ni, kalau musim masa tengah hari panas ke apa semua, dia boleh tengoklah sendiri. Macam mana berlakunya gelincir matahari tersebut. Tapi hari ni kita tak ada mengambil tahu tentang tu. Sebab apa? Dah ada apa? Dah ada takwim, dah ada kalender, dah ada semua, dah ada. Dah ada azan di radio, dah ada azan di telefon, dah ada azan di mana lagi?
di surau, di masjid. Kalau tuan-tuan tunggu nak sembahyang zuhur, tunggu orang azan, itu benda, itu perkara yang meyakinkan lah. Yakin masuk waktu tu kena azan. Kita bergantung kepada orang azan tu, muazzin tu. Kalau muazzin itu lambat sikit azan, lambat azan hari tu, masuk pukul 1, dia azan pukul 1.30. Kita boleh semayang tak pukul 1? Yakin kita nampak matahari ke, kita tengok jam kita ke, ada dalam kalender ke, ataupun semuanya ada, yakinlah. Tapi kalau kita bergantung pada azan, kita tunggulah azan dulu. Tu kalau kita pergi sembahyang jemaah di surau masjid, bolehlah kita tunggu muazzin tu azan. Tetapi kalau kita sembahyang kat rumah, cukup dengan bergantung kepada jadual ataupun kalender yang ada dan jam kita yang tak rosak. Kalau jam rosak, jadi sembahyang ni nak yakin masuk waktu. Tak boleh awal, tak boleh kita ragu-ragu tentang masuknya waktu tersebut. Jatuhnya matahari ataupun cenderungnya gelincirnya matahari pada pemandangan kita. Hingga jadilah bayang-bayang sesuatu itu seumpamanya. Sampai bila waktu zuhur ni? Daripada gelincir matahari sampai bayang-bayang sesuatu itu sama panjang dengan dia. Sebab itu masalah ada jam ke, tak ada jam ke, ada kalender ke, tak ada kalender ke. Kalau cuaca baik, terutama di padang pasir lah, orang-orang Arab ni senang jadi tengok. Bila bayang sesuatu itu sama panjang dengan dia, maka habislah waktu zuhur, masuklah waktu asar. Itu yang hakikat sebenarnya waktu ni. Jadi yang dengar azan ni ataupun dengan kalender ni, itu setelah digunakan ilmu falak dan sebagainya. Tapi yang kalau kita nak tengok zahir betul-betul, bila masuknya waktu zuhur tu, iaitu daripada terbitnya matahari, daripada gelincirnya matahari, sampailah bayang seseorang itu sama panjang dengan dia. Yang ini seumpama sesuatu itu. Yang lain daripada bayang-bayang rambang. Bayang-bayang rambang ni apa? Apa dia bayang rambang? Yang hasil ia daripada cenderung matahari. Rambang-rambang ni, bayang-bayang rambang ni hasil ia daripada cenderung matahari, daripada membetuli kepala ahli negeri kepada pihak simal ataupun janub. Itu rambang. Maknanya rambang ni belum lagi gelincir, tetapi dia dah ada apa? Dah ada bayang-bayang ataupun dah bayang-bayang, tapi belum lagi masuk kepada gelincir matahari. Yang membetuli kepala ahli negeri, tengah-tengah kepala, kepala kita, yang kepada pihak shimal atau janub. Shimal bahagian utara ataupun bahagian selatan, janub selatan. Tulis Rumi JA ke JU? JU JA. JA janub. Kalau JU junub lain. Lain mana dia? Shimal utara, janub selatan. Syuruk timur, ghurub barat. Maka apabila kamu kehendak ketahuikan gelincir matahari atau belum, nak tahu matahari gelincir ataupun tak gelincir, pacakkan sepotong kayu. Dengan syarat dibetulkan pacaknya pada bumi yang serata. Pacakkan kayu dengan syarat kayu itu dipacak daripada bumi yang rata lah, serata.
Bukan yang jungkir-jungkir ataupun ada bukit sikit. Dia rata semua, terpacakkan kayu. Pada ketika yang disangkakan sudah hampir waktu zuhur. Okay? Bila dah waktu zuhur dah dekat, pacakkanlah kayu, tuan-tuan. Okay? Bila dah waktu zuhur dah dekat, kemudian tandakan pada hujung bayang kayu itu. Tanda pada hujung bayang kayu itu, tandakan. Bagaimana bayang dia? Maka selama ada bayangnya itu berkurang, tentulah belum gelincir lagi. Selagi bayangnya belum sampai, masih kurang lagi. Selama bayangnya itu berkurang, tentulah belum gelincir lagi. Dan apabila bayangnya itu terhenti, tiada kurang dan tiada lebih, maka iaitu waktu istiwa. Bila bayang dia kurang, belumlah gelincir. Tapi bila bayang dia itu sama dengan kayu tu, tak lebih dan tak kurang, berhenti kat situ je, maka itu dia panggil waktu istiwa. Waktu istiwa ni waktu yang kita selalu belajar kan, khatul istiwa, waktu yang sama lah. Istiwa ni sama, istawa. Kalau kiranya imam bila dia nak sembahyang, sebelum dia sembahyang tu dia sebut dulu, istawu sufufakum yarhamkumullah. Istawu tu samakan. Tu istiwa mana dia? Istawu sufufakum, samakan baris-baris kamu. Yarhamkumullah, mudah-mudahan Allah memberikan kerahmatan. Istawu sufufakum. Ini waktu istiwa ni waktu yang samalah. Tak lebih dan tak kurang. Yang dikehendaki dengan katanya rambang, yakni di tengah langit. Itu ketika rambang, iaitu matahari betul-betul di tengah langit, dan bayang yang didapatkan dia pada waktu itu adalah bayang-bayang rambang. Lepas tu matahari tengah-tengah langit, dan bayang yang waktu itu dipanggil bayang-bayang apa? Rambang. Apa bezanya rambang dengan mambang? Ada beza tak? Rambang dengan mambang? Itu rambang tu bayang lah. Tapi mambang, mambang apa? Mambang kuning, mambang biru, itu hantu sebenarnya. Mambang tu memanggil makhluk, yang dipercayai hantu lah, mambang. Mambang apa lagi? Dan apabila bayangnya itu bertambah, maka awal-awal bertambahnya itulah awal waktu gelincir matahari. Bila bayang tu tambah sikit, itulah mulanya matahari gelincir. Tak payah tengok atas, tengok bayang tu je. Mula sikit naik bayang dia, maka bermulalah waktu gelincir matahari. Dan itu bergelincir matahari daripada tengah langit, dan bermula bayang-bayang rambang itu waktu gelincir matahari daripada tengah langit. Mulalah waktu gelincir, maknanya masuklah waktu zuhur. Balik rumah ni kan boleh buat lah, tengok pacakkan kayu depan rumah tu. Hari ni ramai lah orang pacak kayu depan rumah. Oh, macam bendera. Macam bendera dapat duit. Dan bermula bayang-bayang rambang itu tiada boleh ditentukan kadarnya.
bila mulanya bayang-bayang tu tak boleh ditentukan kadarnya apa kadar banyak mana lah, tak boleh ditentukan bayang tu berapa banyak mana, kerana terkadang panjang dan terkadang pendek. Kadar bayang tu panjang, kadang pendek, dan terkadang tiada ada sama sekali, kadang-kadang tak ada bayang. Jadi bayang rambang tu tak boleh ditentukan kadarnya. Ada masa waktunya ada masa pendek, ada masa panjang, ada masa tak ada sama sekali. Dan bagi zuhur itu 6 waktu. Yang pertamanya waktu fadilah. 6 waktu zuhur ni tuan-tuan. Kalau kita tak dapat awal waktu, kita boleh sembahyang pada tengah waktu. Kalau tak dapat tengah waktu, kita boleh sembahyang pada akhir waktu. Jadi maknanya kita bagi 6 lah waktu zuhur ni. Yang pertama dipanggil waktu fadilah, yakni kelebihan. Waktu yang mempunyai kelebihan, itu fadilah. Waktu yang ada kelebihan kalau kita sembahyang pada waktu tersebut, lebih pada waktu-waktu lain. Waktu jawaz ke, waktu makruh ke, waktu yang belakang-belakang tu, Tapi waktu fadilah ni lah yang paling afdal lah sekali, paling banyak, mendatangkan kelebihan, iaitu daripada awal masuk waktunya hingga sekadar azan. Daripada awal masuk waktu tu waktu fadilah, daripada mula masuk waktu tu dipanggil waktu fadilah, hingga sekadar azan, sehingga azan dan mengambil air semayang dan menutupkan aurat dan disemayangkan fardu itu serta dengan segala sunat rawatibnya dan dimakankan beberapa suap, itu dipanggil waktu fadilah. Berapa minit tu? Setengah jam? 10 minit. Cuba kira. Waktu fadilah ni azan 3 minit. Wuduk 3 minit je. Wuduk 3 minit. Menutup aurat 2 minit. Sembahyang fardu 5 minit. Sunat rawatib 3 minit. Dan makan beberapa suap 2 minit. Lebih kurang 20 minit. Waktu fadilah tu 20 minit. Daripada mula masuk waktu sampai dah selesai kita solat zuhur tu, boleh makan tak pulut berapa suap dulu, ataupun makan kuih ke apa berapa suap, itu dipanggil waktu fadilah. Boleh sempat makan lagi, itu 20 minit. Artinya kalau kita ambil awal waktu fadilah ni, maknanya dalam tempoh 20 minit tu lah. Itu bagi dipanggil waktu fadilah, yang mempunyai kelebihan daripada waktu-waktu yang lain. Semua dia ambil kira lah. Azan, ambil air semayang tu pun dikira, menutup aurat pun dikira, semayang fardu tu dikira, buat sunat rawatibnya, qabliyah dan ba'diyah dikira, dan dimakankan beberapa suap. Jadi kalau makanan ada, makanlah. Zuhur tu makanlah selepas solat. Tapi sebelum solat pun kalau dah siap makanan, mana nak dulu? Makan ke dulu, sembahyang dulu? Makan dulu. Itu dari segi sunnah dia afdal. Bila dah tersedia makanan dan kita nak mendirikan solat, maka afdal kita makan dulu. Maknanya janganlah lama-lama sangat makan sehingga hilang waktu fadilah tu. Jadi makan yang kemudian tadi kita dulukan. Itu yang dikatakan waktu fadilah. Itu waktu yang pertama dalam waktu zuhur. Yang keduanya waktu ikhtiar. Apa ikhtiar? Ikhtiar ni bermaksud perkataan ikhtiar, tuan-tuan.
Ikhtiar ni pilihan. Ya. Kita pilih waktu tu. Kalau kita fahamkan lagi, contohnya, seseorang itu sakit, makan ubat. Bukan ubat tu yang menyembuhkan sakit dia, tapi ubat itu adalah ikhtiar untuk menyembuhkan sakit. Ikhtiar kita. Tapi tidak semesti sembuh. Ikhtiar. Dan dalam waktu sembahyang ni ada waktu ikhtiar, iaitu waktu pilihan, iaitu daripada awal waktu hingga tengah waktu, hingga bertengah waktu. Itu waktu ikhtiar. Kalau waktu zuhur tu daripada pukul 1 sampai pukul 4, berapa jam tu? 2, 3, 4, 3 jam. Hari ni 4 berapa? Asar 4:17 kan. 3 jam 17 minit. Ambil tengah-tengah. Setengah tu. Daripada awal waktu sampai setengah. Maknanya daripada pukul 1 sampai pukul 1, 2:30 kan? 2:40. 1 sampai 2:40 tu waktu ikhtiar. Okay. Kalau waktu fadilah ni kita tak sempat, kita ambil waktu yang kedua, iaitu waktu ikhtiar. Kita mula solat pukul 2, itu waktu ikhtiar lagi. Okay. Jadi sebelum masuk lagi setengah yang kedua, kita setengah yang pertama, itu waktu ikhtiar. Selepas daripada itu, waktu yang ketiga iaitu waktu jawaz. Jawaz maknanya waktu harus. Waktu jawaz, waktu harus. Jadi harus, iaitu daripada awal waktu, daripada mula waktu tu hingga meninggal lagi daripada waktu itu. Sekadar yang lulus. Hingga meninggal ni apa ni? Siapa meninggal? Hingga tinggal lagi waktu tu. Waktu tu tinggal, bukan orang meninggal. Hingga meninggal lagi daripada waktu tu sekadar lulus padanya sembahyang fardu sahaja. Daripada mula waktu, sampailah tengah waktu tadi, waktu ikhtiar, dan waktu jawab ni harus, iaitu daripada awal waktu hingga meninggal lagi, sehingga waktu tu tinggal lagi sekadar cukup kita dirikan solat itu. Kalau 4 rakaat, cukup 4 rakaat, maka waktu pun habis. Itu waktu ketiga dipanggil waktu apa? Waktu jawaz. Boleh lagi sembahyang. Harus, Dan waktu yang keempat ialah waktu hurmah. Yang haram. Apa pasal haram? Kerana haram ditakhirkan sembahyang kepada waktu itu. Dan iaitu hingga meninggal lagi daripada waktu barang yang lulus padanya diperbuatkan fardu itu. Ditakhirkan sembahyang pada waktu itu. Di waktu apa? Waktu yang tinggal sedikit lagi, ataupun tinggal barang yang lulus padanya diperbuatkan fardu itu. Setakat lulus saja dibuatkan fardu itu. Maka waktu itu dipanggil waktu apa? Waktu apa tadi? Waktu haram. Dan kelima, waktu darurah. Dan iaitu akhir waktu bagi orang yang tertegah ia daripada sembahyang kerana ada yang menegahkan dia. Apabila hilang sesuatu yang menegahkan dia, padahal yang meninggal lagi daripada waktu itu kadar takbiratul ihram. Waktu darurah. Dia tunggu. Salah. Sebab dia ada darurat, dia tunggu mak dia sakit. Lepas tu datang nak tunggu adik dia datang jaga, lambat pula hari tu. Waktu dekat nak habis dah ni. Setakat tinggal lagi, dia boleh lagi dirikan solat tu,
Cukup sampai dia takbiratul ihram, maka masih lagi di dalam waktu zuhur. Ya. Dia dipanggil waktu darurah. Ya. Kalau darurah ni waktu yang kita tak boleh nak tinggal satu lah. Kita tinggalkan mak kita sakit ke, kita tinggalkan saudara mara kita ke, ataupun kita buat sesuatu kadang tugas ke yang penting. Ya. Jadi tinggal sikit je lagi untuk takbiratul ihram saja boleh dirikan solat. Sah sembahyang kita. Dan yang keenam, waktu uzur. Iaitu waktu asar bagi orang yang jamak akan sebagai jamak takhir. Waktu uzur iaitu waktu asar bagi orang yang jamak takhir. Contohnya, kita sembahyang jamak zuhur dengan asar. Kita sembahyang jamak zuhur dengan asar. Maka waktu asar yang kita dirikan di dalam waktu zuhur itu dipanggil waktu uzur. Kita buat asar dalam zuhur, maka asar tu sah, tetapi waktu yang kita buat tu dipanggil waktu uzur, sebab kita buat dalam waktu zuhur. Kita tompang waktu zuhur, kita jamak dengan waktu zuhur, maka waktu asar itu dipanggil waktu uzur. Ada soalan? Azan. Jadi kalau dikira waktu fadilah ni, jadi daripada mula kita azan, daripada mula masuk waktu azan, lepas tu menutup aurat, lagi apa tadi? Uduk. Jadi kalau tak cukup, tak dapatlah waktu fadilah. Nak dapat waktu fadilah tu kalau ikut dia punya prosedur tu lah. Itu memang fadilah lah. 20 minit awal tu. Tapi kalau dah tinggal 10 minit lagi, tinggal 10 minit lagi, masih dalam 20 minit tu, tapi kita buat dalam 10 minit terakhir tu pun waktu fadilah. Tapi kalau dia 2-3 minit lagi tak cukup, takbiratul ihram rakaat yang kedua, rakaat yang ketiga kita dah masuk waktu ikhtiar. Rakaat pertama, rakaat kedua mungkin dalam waktu fadilah, tapi rakaat yang ketiga, rakaat keempat waktu ikhtiar. Dapat juga fadilah separuh, ikhtiar separuh. Ustaz, waktu fadilah ni kena mengikut menurut prosedur-prosedur yang Ustaz cakap tadi. Contoh, kena azan, lepas tu dia wudu, tutup aurat, sembahyang rawatib, lepas tu dengan beberapa suap makanan, baru letak dipanggil waktu fadilah. Ya. Makan dulu. Boleh. Kita nak ambil 20 minit tu, dia nak ambil yang dalam rangka 20 minit tu, jadi mana yang kita kata mungkin tak ambil masa, kita menutup aurat, kita dah pakai dah, elok dah, tak ambil masa. Yang ambil masanya mungkin azan, mungkin masa ambil uduk, itu ambil masa. Jadi Ustaz, tak bolehlah kita menetapkan 20 minit tu juga. Ini kira-kira dia. Kira-kira tu. Maksudnya kira 20 minit tu, itu tak valid juga Ustaz kan? Itu tak boleh digunakan panduan jugalah. Lebih kurang saja. Ya, lebih kurang lah. Jadi yang disebutkan kat sini,
yang saya buat kiraan lah. Azan 3 minit, wuduk 3 minit, aurat 2 minit, sembahyang fardu 5 minit, sunat rawatib 3 minit, kemudian makan berapa suap 2 minit. Jadi semuanya 20 minit. Kalau kita nak kira minit je lah. Itulah jangka masa waktu fadilah, 20 minit awal tu. Kalau tak dapat 20 minit awal tu, kita masuk waktu ikhtiar. Kuranglah sikit dia punya kelebihan. Fadilah ni artinya kelebihan. Waktu yang mempunyai kelebihan dalam waktu tersebut. Ya. Waktu uzur ialah waktu sembahyang jamak. Katalah dalam waktu zuhur tu kita jamak zuhur dengan asar. Waktu asar yang kita buat dalam zuhur itu, waktu asar itu dikata waktu uzur. Ya. Maknanya waktu asar nanti kita tak payah buat. Sebab kita dah jamak dalam waktu zuhur. Kalau dalam musafir lah, ya. Maka kita solat asar, jamak takdim. Kalau asar kita buat dalam waktu zuhur, jamak takdim. Yang ni dalam buku dia kita sebagai jamak takhir. Dalam buku dia lah. Mana jamak takhir? Bagi orang yang jamak akan sebagai jamak takhir. Habislah waktu zuhur apabila jadi dan iaitu waktu asal bagi orang yang jamak akan sebagai jamak takhir. Zuhur buat dalam asar. Bukan asar buat zuhur. Zuhur buat dalam asar, maka zuhur itu adalah waktu uzur. Ya. Sebab kita jamak takhir. Maknanya waktu zuhur tadi kita tak sembahyang. Khusus pada jamak dah. Betul, solat jamak je lah. Kalau kita buat zuhur dalam asar, jamak takhir, maka zuhur itu adalah waktu apa? Uzur. Kalau kita buat jamak takdim, kita buat asar dalam waktu zuhur, maka asar itu adalah waktu uzur. Itu je kira-kira dia. Ustaz, orang yang solat menghormati waktu, adakah dia masuk dalam waktu darurat? Itu masuk dalam waktu darurah lah, menghormati waktu. Masuk dalam waktu darurah. Tapi solat yang menghormati waktu ni kita tak ada waktu, tak ada wuduk, tak bersih dan sebagainya, ya. Kita kena i'adah sembahyang tu balik. Bukan qada, i'adah. I'adah ni ulang balik sembahyang tersebut bila sampai destinasi kita lah, tempat mana kita sampai. Ya. Okey. Lagi soalan? Yang betul fadilah tadi. Adalah dia mulakan tadi Ustaz kata bagi 20 minit. Sebenarnya dia mulakan pada minit yang ke-10 lah. Tapi sebabkan bacaan dia tu jenis bacaan lambat lah Ustaz. Dia tak sempat nak habis dalam waktu 20 minit. Jadi dia tergelincir masuk ke waktu yang kedua tu. Dia ikhtiar. Jadi dia dapat fadilah tu Ustaz. Dia dapat separuh-separuh lah. Ya. Dia dapat separuh-separuh lah. Fadilah dia dapat. Waktu fadilah dah habis, dia masih ikhtiar. Masih lagi dalam solat asar lah, zuhur ke, ya. Tapi waktu fadilah tu dia tak dapat penuh lah. Tak dapat penuh fadilah. Kalau nak penuh, prosedur dia yang kita sebutkan tadi, 20 minit tu dapat kita penuhi dengan apa yang sampailah kita dapat makan sesuap. Suap ni makan nasi ke makan apa? Nasi lemak. Dah siap dah makanan, ya. Habis sembahyang, makan sikit lah. Masih lagi dalam 20 minit, maknanya kita dalam waktu fadilah. Itu ini solat awal waktu tu, ya. Ada orang azan, dia tunggu azan sampai iqamah tu berapa minit? 10 minit. Dah rugi 10 minit.
Lepas tu lambat lah baca. Rugi lagi 10 minit. Jadi nak ambil waktu fadilah ni betul-betul ikut dia punya kaedah dia lah. Barulah dapat waktu fadilah. Dan orang yang muafiq kirakan boleh dapat fadilah. Muafiq boleh. Yang sekali dengan imam lah, makmum. Yang masbuk. Selagi dia dapat waktu yang pertama dengan imam tu, dia dapat rukuk lah sama dengan imam rakaat yang pertama tu. Rukuk tu dikira sebagai rakaat yang pertama lah. Kalau dia dapat hanya rakaat terakhir, Kan tak dapat dia. Dapat sebahagian lah, dapat sikit je lah. Baik, sekian dulu tuan-tuan ya. Kalau ada lagi soalan? Tentang muafiq dengan masbuk ni. Dia kadang-kadang kita orang tu dia muafiq asalnya. Tapi kadang-kadang sebab dia tak dapat rukuk dengan imam kan. Pada rakaat yang berikut tu dia akan jadi apa? Masbuk tak? Tak. Tak. Muafiq ni dia sama dengan imam masa takbiratul ihram, tapi dia lambat. Imam dah rukuk, dia tak rukuk. Imam dah i'tidal, dia tak i'tidal. Imam dah sujud, baru dia rukuk. Itu muafiq. Bukan masbuk. Jadi maknanya kalau rakaat berikut tu dia tak dapat rukuk dengan imam lah. Bersama rukuk selepas imam lah. Jadi dia status dia masih tinggal sebagai muafiq lah tak? Masih muafiq. Jangan tertinggal 3 rukun. Dia tertinggal 3 rukun daripada ikut imam tu, 3 tinggal. Itu dia dah jadi bukanlah jadi masbuk. Maknanya dia rakaat maknanya dia tak dapat sama dengan imam lah. 3 rukun. Solat dia dah tak dikira solat jemaah sama imam lagi lah. Ya? Dia dah tertinggal. Jangan tertinggal kereta api ya. Okay? Waktu fadilah, okay? 20 minit tu insya-Allah boleh dapat lah. Janganlah lama-lama mana azan nak tunggu iqamah 10 minit lagi. Itu mengurangkan peluang kita untuk mendapat waktu fadilah. Sekian itu lalu tuan-tuan dan puan. Mudah-mudahan Allah SWT memberkati kehidupan kita dan memberi taufik dan hidayah kepada kita semua insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna ya rabbi fahman nabiyyin hifdzal mursalin wa ilham malaikatil muqarrabin fi abdin ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.